Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan-tuan Imam, yang dikasihi Tuan-tuan Bilal, Tuan-tuan Siap, Surau Al-Kautsar, Taman Seri Petaling. Seterusnya muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan rasa syukur kepada Allah kerana pada malam ni Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita, meletakkan kita di surau Al-Kautsar Taman Seri Petaling ini, tuan-tuan, untuk sama-sama kita mengikuti pengajian kuliah Maghrib bacaan kitab Tanbihul Ghafilin, iaitu peringatan bagi orang yang lalai. Kita lah manusia, siapalah yang menyampaikan pun lalai, yang mendengar pun ada kalanya kita lalai dengan tanggungjawab kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab ni diperingatkan kita perkara-perkara yang sering kita lalai. Kita sampai kepada bab yang keempat. Bab yang keempat, muka surat 43. Muka surat 43, bab yang keempat ni tajuk kita dahsyat, kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Ni kita berada di akhir zaman, dunia di hujung-hujung. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada muka surat 43 ni maka kita akan baca bab dahsyatnya, ngerinya hari kiamat ni. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasibu hisaban yasira. Allah kata, wahai manusia ni, kita ni nanti bila akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ni, tuan-tuan, akan diberi buku catatan amalan. Amalan kita ni akan diberikan, masing-masing kita ni akan Allah bagi buku catatan kita ni. Ada orang yang Allah Ta'ala bagi dengan tangan kanannya, gitu, maka hisab dia ataupun hitungannya hitungan yang mudah, yasira. Tapi nanti ada orang yang Allah Ta'ala bagi buku catatan ni daripada wara'a zahri. Wa man utiya kitabahu wara'a zahri fasawfa yad'u thubura. Siapa yang dapat buku catatan ni dari arah belakang, daripada arah kiri, maka dia akan berteriaklah, habislah aku. Tu di hari kiamat dahsyatnya. Mari kita baca apa yang terkandung dalam kitab kita dalam bab dahsyatnya dan ngerinya hari kiamat ni. Muka surat 43 ni, tuan-tuan. Abu Lais dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, apakah yang cinta itu ingat pada kekasihnya pada hari kiamat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma inda thalathi mawadhi' fala. Ditanya kepada Nabi, nanti hari kiamat nanti orang yang kasih ni, bahkan pasangan kekasih ni, dia tak boleh berpisah pergi mana pun sekali. Tuan-tuan, pergi mana pun sekali, sebab dia tak boleh berpisah, tak boleh, tak ada depan mata dia. Kalau macam kita suami isteri, tuan-tuan, isteri pergi kursus 3 hari 2 malam, langkah suka langkawi. Oh ya, kita tuan-tuan tak tahulah, duduk di Nashmir tak kena, duduk di Abang I Capati pun tak boleh. Macam mana tak tahu, macam ayam berak kapok betul lah. 3 hari 2 malam. Sebab apa? Teringat tu taram nikah 30 tahun dah tu. Ibarat macam tu, kata sahabat ni, dia kata Sayyidatina Aisyah, dia tanya Nabi, ya Rasulullah, nanti hari kiamat orang yang pasangan kekasih ni ingat tak?
kasih dia ataupun orang yang disayang sangat di dunia ni. Nabi kata apa? Amma inda salasi mawadi' fala. Adapun 3 tempat ni takkan ingat wahai Aisyah. Dia takkan ingat kekasih dia. Siapa? Di mana? Yang pertama indal mizan, ketika ditimbang amal sehingga diketahui ringan atau berat timbangan amal tu. Masa tu tak fikirlah ringan ke berat timbangan ni. Macam tu tuan-tuan. Indal mizan imma ayyakhiffa wa imma ayyathqula. Yang pertama kata Nabi, wahai Aisyah, yang kekasih ni, maksudnya suami isteri ni, dia takkan ingat pasangan dia 3 tempat. Yang pertama ketika ditimbang amalan tu, dia pun tak tahu berat ke ringan ke timbangan tu. Bukan dia kita nampak, kita pun tak tahu benar sam'iyat mughayyibat. Dalam bab mizan ni kita tak nampak macam mana ditimbang amalan tu. Dia pun fikir berat ke amalanku, berat hak jahat ke, dosa ke, Allah ampun tak dulu tu. Masa tu tak ada fikir isteri dia walau cantik macam mana pun, walaupun sayang macam mana pun, kata Nabi. Yang kedua kata Nabi SAW, ketika menerima lembaran catatan sehingga dia terima sama ada dari kanan atau kiri. Nak terima buku catatan ni, buku ni, imma ayyu'ta kitabahu biyaminihi wa imma ayyu'ta bishimalihi. Sama ada yang dapat tu daripada arah kanan ke kiri bila malaikat nak bagi tu. Kita ni tuan-tuan, kalau orang nak bagi buku ni besar ni, yang kata ni pada muka surat 43 ni yang disebut ni tuan-tuan, orang nak bagi buku kat kita takkan ambil tangan kiri, sebab kita di dunia ni, di akhirat nanti secara automatik kalau arah kanan ke kiri tu akan terima. Yang mana satu? Allahu Akbar. Ketika menerima lembaran catatan hingga ia terima sama ada kanan atau kiri. Dan ketiga kata Nabi SAW kepada Sayyidatina Aisyah, ketika keluar daripada neraka ulat naga lalu mengepung mereka dan berkata, aku diserahi dengan 3 macam. Aku kena buat kerja ni 3 macam golongan ni aku kena cari. Ular yang keluar daripada neraka, orang yang menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain, percaya ada kuasa lain selain daripada Allah. Hati-hati syirik ni tuan-tuan. Macam-macam kita nak hurai pun panjang bab syirik ni. Kadang-kadang ada syirik kita tak sedar kita buat syirik tu. Terlalu percaya kepada Tok Bomo ni sampai tahap kita ni tuan-tuan nak sampai yakin bahawasanya memang tak ada. Ada satu kisah tentang berlaku di Kepala Batas, cerita betul kan, tapi kesudahan kena balik kat dia tuan-tuan. Akhirnya kena balik kat dia. Orang kata hang nampak macam ada simptom-simptom ni, nampak berimut lah, nampak demam lah. Tu contoh saya tarik je ini tu, kata main pula dah. Dak contoh hari tu je. Dia kata hang ni hampir hilang. Aku tak telefon dah satu orang pakai berubat jarak jauh ni. Dia kata aku negatif. Kita kata hang boleh kata lu, dah aku telefon dah. Dia kata negatif. Pergi dulu buat swab, pergi buat RTK ke ludah lagu tu kan. Dia kata dah aku tak buat ludah-ludah apa, korek hidung apa gelintir pula, aku tak mau dah. Aku dah tanya dah, Bomo jarak jauhnya, diraja punya negatif. Semakin hari semakin nampak tahu lah. Nampak ni orang nak pergi dekat pun tak mau ni. Nampak ni lah tuan-tuan, dah tak upaya, pergi juga lah. Pergi positif lah. Nah, abang kata percaya sangat kat Tok Bomo sampai tahap nak pergi swab test pun percaya Bomo. Na'udzubillah, jangan kita sampai tak. Ada juga yang boleh kita berubat, tengok keadaan juga tuan-tuan. Sampai tahap berubat jarak jauh macam tu percaya. Negatif, positif pun percaya pada orang hak macam tu. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Maka diserahi 3 macam. Yang pertama, orang yang syirik kepada Tuhan, dan orang yang kejam, penentang, zalim, dan orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Maka diringkas semua yang tersebut, lalu dilempar semuanya ke dalam neraka. Di atas neraka Jahannam ada jambatan lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Itu ada, sedang di kanan kirinya duri-duri, sedang orang yang berjalan di atasnya bagaikan kilat, bagaikan angin kencang. Ada yang selamat, ada yang luka terkena bantulan duri, ada yang terjerumus ke dalam neraka. Hak ni kita selalu sebut, lalu titi sirat, macam mana keadaan kita lalu titi sirat. Ada yang keadaan macam ni, ada yang keadaan macam ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Sebab itu bila kita baca, tuan-tuan, orang yang gila pun, tuan-tuan, gila bayang ni kita sebut tadi, mabuk cinta, pergi mana pun akan ingat maka buah hati dia. Tapi Nabi kata 3 tempat ni kekasih dia akan lupa. Lupa siapa? Lupa akan kekasih hati dia walaupun terlampau sayang pun. Nabi kata ketika nak ditimbang amalan tu, salah satu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, maka di sebelah dia kata apa? Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, di antara 2 kali tiupan sangkakala itu, dicerita hari kiamat ni, jarak 40 tahun tiupan yang memastikan dan membangkitkan pula. Kemudian Allah turunkan hujan bagaikan benih orang lelaki, tumbuhlah orang yang mati bagaikan tumbuhnya tanaman sayur tadi tu. Di antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua tu, jarak dia 40 tahun perjalanan. Malaikat Israfil kan, kita mengaji, kerja dia meniup sangkakala. Tiup sangkakala ni, yang pertama tiupan matikan, tapi ada di bawah ni ada pandangan 3 kali tiupan. Selalu kita dengar 2 kali tiupan. Pertama, tiupan yang pertama bagi mati, yang mana yang masih ada lagi. Tiupan yang kedua bangkitkan semula. Nanti ada pandangan ulama, ada 3 kali tiupan yang disebut oleh Nabi SAW. Abu Lais meriwayatkan dengan sanad daripada Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, ketika Allah selesai menjadikan langit dan bumi, Allah jadikan sangkakala dan diserahkan kepada malaikat Israfil macam tanduk kebau, ada sebut. Bayangan itulah, tapi yang sebenarnya nanti di akhirat kita tahu. Bagaikan melekuk tanduk istiupan sangkakala ini. Maka diserahkan kepada malaikat Israfil, meletakkan di mulutnya, melihat ke aras, menantikan bila diperintahkan. Malaikat Israfil ni dapat tugas untuk tiup sangkakala ni, diletak di mulut dia. Bayangkan mulut macam mana, kita tak tahu lah. Bayangan kita tak boleh nak bayangkan. Tiup ni, tiupan ni ada kata seperti trompet, ada seperti tanduk kebau, bengkong dia macam tu, lubuk besar dia. Sekali maka diberikan tugasan tu sampai hari kiamat, dia letak di situ dah. Punya patuhnya malaikat nama Israfil ni. Maka ditanya, mulutnya melihat aras, menantikan bila akan diperintahkan untuk tiup. Tiup yang pertama, habis. Itu dia. Saya bertanya, ya Rasulullah, apakah thur sangkakala tu? Jawab Nabi, bagaikan tanduk daripada cahaya, yang kata tiupan tu. Dan saya bertanya, bagaimana besarnya pula? Besarnya bulatnya, besar bulatannya demi Allah yang memutuskan aku, bulatannya itu seluas langit dengan bumi, akan ditiup pula 3 kali. Yang pertama, nafkhatul faza', bagi ketak, bagi takut, tuan-tuan. Dalam bab menakutkan ni, gempa bumi macam putus beliung lah, apa angin pun orang takut lah. Baru ni berlaku di Ipoh, di Tawas, apa belah Tasik tu, berlaku liput. Ya Allah, kita tengok habis angkat segala-galanya. Orang kata bagaikan nak kiamat tak masa tu. Tengok keadaan tu pun takut lah. Orang ambil video. Tapi heran tuan-tuan, orang yang ambil video tu sikit tak pegang. Tu dahsyat kan. Kameraman kita pun letak, tuan-tuan, tak letih lah nak pegang macam tu. Ni hak yang ambil tu pun tuan-tuan nak, dahsyat, sengah
Sengap dia. Orang hak tepi tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sana zikir ni hak kameraman tu kata mungkin dahsyat dia punya telefon dia tak dengar pun dia zikir. Kita sangka baik dia tu, kita sangka baik. Dia zikir tu dia silent tu. Kona tak dengar. Tegak dia. Cantik kualiti gambar semua. Boleh tersebar seluruh dunia. Yang berlaku bawah ni ribut yang dahsyat juga lah, tu habis kemah 20 kaki 20 kali 20 terbang sana sini tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tapi dahsyat lagi tsunami tu, tiupan bagi ketat je, menggertak je, sangka kala macam mana keadaan kita tak tahu. Tsunami tu di Aceh tu, orang yang menyaksikan tu dia cerita ada siapa pergi ke Aceh tu, ada orang yang selamat cerita dia tengok sendiri kubah masjid tu dibawa daripada berapa kilometer bawa tu dia tengok ni bawa lah ni pusing kalau kena kat dia tu mati lah, diangkat daripada bawah naik ke atas tu tsunami. Sangka kalau tiupan Israfil lagi dahsyat. Pertama nafkhatul faza dia bagi tiupan bagi ketak masa tu wataran nasa sukara, melihat manusia ni bagaikan mabuk, wa ma hum bisukara, tapi tak mabuk. Dalam Quran sebut surah Isra. Maka tiupan yang kedua nafkhatul saqa, mematikan, habis dah tu. Tapi jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua 40 tahun disebut dalam kitab ni. Dah tiupan yang pertama selesai, maka mai tiupan yang kedua mematikan. Siapa pun tak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kullu man 'alaiha fan. Apa maksud pan? Binasa, hancur. Masuk pan itu. Itu ustaz ni kata kat siapa pula? Jangan kata siapa. Kullu man 'alaiha fan. Setiap hancur binasa, habis tak pernah pakai, itu masuk pan. Sekarang dimaklumkan nafkhatul ba's dia panggil. Itu semuanya akan binasa, hancur, begitu masuk pan. Ulang 3-4 kali dah kamera di muka. Nafkhatul ba's, untuk menghidupkan kembali dia kata, atau membangkitkan semula pula. Tu tiupannya dah mati habis dah kita ni. Tiupan yang 40 tahun yang berikutnya menghidupkan semula. Gitu. Malam riwayat Ka'ab hanya 2 kali tiupan, iaitu mematikan dan membangkitkan. Masa tu tuan-tuan bila bangkit tu dalam surah Yasin kita baca, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kita bacalah pagi Jumaat atau malam Jumaat surah Yasin kan. Qalu ya wailana man ba'asana. Berkata mereka, ni siapa bangkit gerak kami ni? Orang yang tidur dalam kubur yang telah diberi nikmat ni. Ya wailana man ba'asana. Siapa lah gerak kami bangkit ni? Mim marqadina, kejutkan kami. Maka terdengar suara haza ma wa'ada ar-rahman. Yang inilah yang telah dijanjikan oleh Allah, wa sadaqal mursalun. Benarlah nabi yang diutuskan tu. Ada waktu dia dah habis, waktu tempoh dah, hari kiamat telah datang. Hampa dalam kubur pun kena bangkit. Itu maksudnya firman Allah, wa yawma yunfakhu fis-sur, dan pada hari ditiupkan sangkakala, maka terkejut, takut semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu tergoncang bumi, manusia bagaikan mabuk, sehingga ibu mengandung gugur kandungannya. Dan yang menyusu lupa akan bayi yang disusui. Anak-anak segera beruban, dan syaitan berkeliaran. Maka keadaan itu berlaku berapa lama, kemudian Allah suruh Israfil tiup yang kedua pula. Dan ketika ditiup sangkakala, maka matilah semua yang ada di langit, yang di bumi, kecuali yang Allah izinkan saja. Kemudian ditiup lagi, tiba-tiba mereka bangun dan melihat surah Az-Zumar. Mereka dikecualikan itu siapa? Roh orang yang mati syahid. Jibril, malaikat Israfil, hamalatul arash, dan malaikat maut. Sehingga ditanya oleh Allah, siapa yang masih tinggal makhlukku? Padahal Allah lebih mengetahui. Jawab malaikat maut, wahai Tuhan, engkau yang masih hidup tidak mati. Tinggal malaikat Jibril, Mikail, Israfil, hamalatul arash, yang memegang arash ni lah.
maka Allah menyuruh malaikat maut cabut roh mereka. Mereka pun kena mati juga, kata Allah. Mereka pun kena mati, malaikat-malaikat yang disebut nama ni. Riwayat Muhammad bin Ka'ab dan Abu Hurairah, kemudian Allah berfirman, harus mati Jibril, Mikail, Israfil, Hamalatul Arash. Ni malaikat-malaikat yang balance, yang tinggal ni mati juga, kata Allah. Ambil juga nyawa mereka. Kemudian Tuhan bertanya, wahai malaikat maut, hang dah cabut nyawa, bahasa kita lah, engkau dah cabut nyawa, siapakah yang masih tinggal lagi dalam makhlukku? Jawabnya, engkau zat yang masih hidup, yang tidak akan mati. Tinggallah hambamu yang lemah, malaikat maut. Allah kata apa kat malaikat maut? Tidaklah engkau telah mendengar firman-Ku, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang jiwa, tiap-tiap yang bernyawa mesti merasakan mati. Sedangkan engkau salah satu daripada makhlukku. Aku jadikan engkau untuk tugasmu, iaitu kini matilah engkau, maka matilah malaikat maut. Malaikat maut pun cabut nyawa sendiri. Setelah dicabut nyawa orang Seri Petaling, orang Kulim, orang Sungai Ulang, orang Sadang, semua tempat dah, jangan kata sebut nama tu saja. Semua ada orang dicabut nyawa. Maka malaikat maut pun tiba gilirannya mencabut nyawa dia sendiri. Itu dia. Aku jadikan engkau tugasmu selesai dah, kata Allah. Hang kena cabut nyawa sendiri pula. Dalam lain riwayat, ketika malaikat maut diperintahkan cabut rohnya sendiri, maka dia pergi ke tempat di antara syurga dengan neraka. Dia nak cabut nyawa ni. Lalu mencabut rohnya sendiri, tiba-tiba ia menjerit. Yang andai kata waktu itu makhluk masih hidup, nescaya mereka semua akan mati mendengar jeritan malaikat maut tu. Lalu berkata apa? Kalau aku tahulah bahawa cabut roh itu berat ni, saya akan lebih lunak mencabut roh orang yang beriman. Kemudian matilah malaikat maut, tinggallah satu, tiada tinggal satu pun daripada makhluk. Kemudian Allah berfirman kepada dunia yang rendah ni, di manakah raja-raja, putera-putera, puteri raja yang mana hak raksasa belagak sangat tu, yang kata ada kuasa tu, putera-putera raksasa yang makan rezekiku, yang tapi sembah lain daripada aku, berdosa banyak, buat dosa. Kemudian Allah berfirman, limanil mulku yaum. Allah sebut siapa yang mempunyai hak hari ini, siapa yang berkuasa. Allah kata siapa yang berkuasa, apa matilah semua ni. Yang action sangat hidup di dunia ni, siapa yang berkuasa hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Siapa yang punya hak pada hari ini? Pertanyaan ini tidak ada yang menjawab, maka Allah menjawabnya, hanya bagi Allah yang tunggal dan memaksa segala sesuatu. Tak ada siapa dah yang hidup kecuali Allah, hayyun la yamut. Hidup takkan mati, hidup selamanya, iaitu Allah. Kemudian Allah suruh malaikat turunkan hujan bagaikan benih belaki. Pekat ayat turun selama 40 hari sehingga air bergenang di atas segala sesuatu setinggi 12 hasta. Dahsyat. Allah turunkan hujan yang dalam keadaan pekat airnya, maka Allah menumbuhkan makhluk bagaikan tumbuhnya sayur sehingga sempurna kerangka badannya sebagaimana dulu Allah menyuruh, hiduplah hai Israfil, Hamalatul Arash. Hidup mereka, Allah suruh Israfil meletakkan sangkakala di mulut. Allah menyuruh hiduplah Jibril, Mikail, hiduplah semuanya. Allah manggil roh-roh diletakkan sangkakala. Allah suruh Israfil tiup membangkitkan, maka roh bagaikan lebah telah memenuhi angkasa langit. Masuklah roh itu ke dalam jasad ke hidung, maka bumi mengeluarkan mereka. Siapa dia orang yang pertama bangkit? Siapa yang hidup? Sayalah orang yang pertama, kata Nabi SAW. Nabi SAW sabda, sayalah orang pertama yang keluar dari bumi. Dalam hadis, sesungguhnya Allah tidak akan menghidupkan malaikat Jibril, Mikail pergi ke kubur Nabi, bawa burak hiasan syurga, maka terbukalah bumi untuk Nabi SAW. Masa itu dipersilakan untuk bangkit Nabi SAW. Mulianya Nabi kita Muhammad, insan yang mula, orang yang mula. Malaikat tolak tepi dah, sebab dia bukan manusia, orang, dia malaikat. Bangkit dulu di kalangan orang ni, Nabi Allah berpilih untuk bangkit dulu. Bangun, ya Jibril, kata Nabi, tanya, hari apakah ni? Ni hari apa ni?
Nabi tanya kat malaikat Jibril, tengok malaikat Jibril kan Nabi pernah tengok malaikat Jibril dalam rupa wajah yang sebenar. Wahai Jibril, ni hari apa ni? Nabi bangkit daripada tu. Maka harkat ya Jibril, jawabnya apa? Dan jawab Nabi SAW, ni hari kiamat ya Rasulullah. Inilah yang dijanjikan ni hari kiamat ni. Hari yang pasti, tak ada ragu-ragu dah. Hari yang sangat menggetarkan. Hari ini pembalasan. Orang yang buat dosa, balasan dia ada siap. Orang yang buat baik, balasan dia siap dah. Tak ada tengah-tengah, tak ada. Tak ada tengah-tengah. Di antara kalau kita nak pergi Kuala Lumpur, daripada Kulim nak pergi Kuala Lumpur, ada tengah-tengah RNR Sungai Perak, RNR Tapah Sungai Buloh, tempat kita berhenti. Akhirat dua aja. Syurga, neraka. Hari inilah hari yang menggetarkan, kata malaikat Jibril. Lalu bertanya, ya Jibril, bagaimanakah umatku? Nabi tanya, kita tuan. Apakah yang diperbuat oleh Allah terhadap umatku? Apa jawab Jibril? Terimalah kabar gembira wahai Muhammad, kerana engkau yang keluar dari bumi. Kemudian Allah suruh Israfil tiup lagi. Tiba-tiba serentak mereka bangkit melihat keadaan. Kami kembali kepada hadis Nabi, riwayat Abu Hurairah. Keluarlah manusia dari kubur, mereka dalam keadaan telanjang bulat, disebutkan, menuju kepada Tuhan. Kemudian berhenti di tempat selama 70 tahun. Itu dia. Mula Nabi bangkit, kemudian barulah orang lain bangkit. Orang Kulim bangkit, orang Luneh bangkit, orang Arab Muda bangkit, orang Tasik Kulubok bangkit, orang Kupang, orang Bali, Kuala Pudang, semua bangkit. Bukan kata hak yang saya sebutkan nama itu saja, semualah pakat bangkit daripada kubur ni, tentang nak menuju kepada Allah. Tapi Nabi dulu bangkit. Gitu. Maka 70 tahun Allah membiarkan mereka tidak melihat, memutuskan kerana mereka menangis sampai habis air mata, mengeluarkan darah berpeluh, ada sampai banjir sampai ke mulut, peluh sendiri tenggelam di padang mahsyar. Kemudian mereka dipanggil ke mahsyar, mereka semua pergi. Kita ni daripada zaman tu Adam dulu ni bangkit pi kepada mahsyar. Padang mahsyar tu bukan yang ada lah ni. Tak ada juga mahsyar ni, maksudnya kita tak tahu macam mana keadaan pada mahsyar. Yang ada lah ni di Mekah tu, orang wukuf tu, haji tu Arafah. Itu Arafah kan ni, tu silap banyak orang kadang. Ditelajak mengaji ke tak mengaji ke kita tak tahu. Pergi Mekah zaman yang sebelum Covid tu lah, 2018 ke 17 lah, betul lah, 2019 ke 17. Bila hari yang kata nak pergi buat haji ni, wukuf dulu di padang Arafah. Di Arafah ni keluar tempat dia sampai ke bukit-bukit Jabal Rahmah tu Arafah lagi. Dia dah tempatnya wukuf di Arafah. Jadi duduk mabit pula di Mina, Arafah pula kita kata ni, duduk. Tiba-tiba telefon bunyi. Kan 2018-19 ada dah telefon bunyi. Waalaikumsalam. Salam. Hang ada di mana ni? Aku di padang mahsyar ni. Tu dia. Orang kiri kanan ke? Tu dia kiamat dah kita ni. Padahal di padang Arafah, padang mahsyar, kata dahsyat betul. Dia kata orang belah Kulim tak tahu dia tahu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Di Arafah, hamba padang mahsyar, kiri kanan, indun peluk tengok. Apa ini? Sudah kiamat ya Pak. Malu ke orang. Tengok apa ni kain ihram Malaysia. Malu ke orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Keluarlah. Maka Allah biarkan mereka ni semua pakai tengok berpeluh sampai ke betik, berpeluh sampai ke yang tenggelam pun ada. Maka mereka berpusu-pusu menuju panggilan tu. Tak ada selai sepinggang lah. Maka berkumpul semua makhluk jin, manusia lainnya, tiba-tiba mendengar suara yang keras dari langit. Maka terbuka langit dunia, turun padanya. Apakah ada antara kamu bawa perintah Tuhan untuk dihisab? Amalan dia hari ni yang kata mengiringi kita ni, amalan saja, tak ada benda lain dah. Masa tu hang datuk ke, datuk seri ke, tan seri ke, apa ke, tak ada lah. Yang penting hari ni amalan. Walaupun dulu di Kulim, dulu di Taman Seri Pataling, dulu hebat ke mana pun hang, tapi amalan tak ada, susah. Payah hidup di akhiratnya, duduk di akhiratnya. Tapi duduk di dunia dulu susah. Makan pagi, makan pagi, ke petang makan petang, ke malam pun makan malam, jenuh kain lah.
tapi amalan hebat. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia manusia tu yang paling banyak takwa dia. Maka hatu orang yang beruntung, fatuba, orang yang beruntung. Maka langsung berbaris untuk dihisab, dijawab tidak ada. Kemudian turun langit kedua, berbaris pula, turun langit ketiga, seterusnya sampai langit ketujuh, masing-masing berlipat dari sebelumnya, dan semua malaikat melindungi penduduk bumi ini. Kata Abu Lais daripada Abu Sanadnya Abu Dahak kata apa? Sesungguhnya Allah suruh langit dunia terbelah, mengeluarkan semua malaikat, maka turun semuanya, kepung bumi dan apa yang ada di bumi, keadaan langit kedua isinya, kemudian yang ketiga dan isinya, kemudian yang seterusnya ketujuh, sampailah langit lapisan ketujuh, merupakan 7 barisan malaikat dikepung setengahnya, sehingga barisan malaikat dikepung itu penduduk jika dikenal mana saja mendapatkan 7 barisan malaikat. Masa tu tak pergi mana dah kita. Nak pergi mana kita? Lari mana kita? Tak ada dah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ya ma'syaral jinni wal ins. Tu surah Ar-Rahman kan. Mana ini istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Ayat 33 tu. Wahai para jin dan manusia, kata Allah, kalau anda dapat tembus langit dan ni hendak lari pergi mana? Duk di dunia bawa pelari di orang 30-40 ribu lari tak mana tak tahu. Sampai siam lah, sampai ke mana ke tak lupa cari MLM, menega larut malam geng, tak tahu pergi mana. Boleh buat pelari dah di orang sampai ratus ribu. Akhirat hendak tembus pergi mana, kata Allah. Tak boleh lari lah. Tak dan buat amalan ketika hidup di dunia, daya teruk kena godam. Na'udzubillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Wa yawma tashaqqaqus samaa'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu wa nuzzilal malaikatu tanzila. Surah Al-Furqan kata apa? Allah sebut, dan pada hari yang terbelahnya langit dengan awan, diturunkan malaikat dengan seketika. Nak tengok kita ni macam mana keadaan kita. Malaikat tanya depan Allah Subhanahu wa ta'ala, hai para jin dan manusia, saya nasihatkan kepadamu, sesungguhnya yang tercatat dalam lembaran hanya amalmu sendiri. Kerana itu siapa yang dapat dalam baikan, hendaklah mengucapkan Alhamdulillah. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Siapa buat baik di dunia, untuk dia juga, bukan untuk orang lain. Wa in asatum falaha. Siapa yang buat jahat ketika hidup ni, memang kejahatan tu, dosa tu patah balik kat dia juga. Na'udzubillah. Kata malaikat Abu Hurairah, Nabi sebut, wahai sekalian jin dan manusia, siapa yang tercatat pada lembaran amalan itu amalan baik, berbahagialah hari ini. Untuk amalanmu sendiri. Karena itu siapa yang dapat bahagian kebaikan, hendaklah mengucapkan kalimah Alhamdulillah dulu. Siapa yang dapat dulu, maka jangan menyalahkan orang lain kecuali dirinya sendiri. Tak boleh salahkan orang. Kalau aku tahu dulu, aku tak ikut hang. Kalau aku tahu dulu, aku tak ikut hang. Tak mau. Jangan salahkan diri sendiri, jangan salahkan diri orang lain, salahkan diri kita yang tak dan buat amal kebaikan. Tuan-tuan, sebab itu semakin berusia, semakin berumur, carilah amalan kita, amalan yang mudah tapi pahala besar. Ini ulama pesan. Antara amalan yang kita dapat mudah sangat tapi pahala besar, perbanyakkan istighfar, selawat kepada Nabi. Itu amalan yang paling mudah. Istighfar, selawat kat Nabi. Istighfar ni tuan-tuan, sampai orang yang berada di alam kubur pun menyesal tak perbanyakkan istighfar kita hidup di dunia. Satu lagi, selawat kat Nabi. Kan selawat kat Nabi, sekali kita selawat 10 kali lagi dapat digandakan lagi. Orang yang ulama pernah pesan, siapa-siapa yang dulu masa hidupnya di dunia dia terlampau Khalid. Dia Khalid ni maksudnya dulu dia tak dan nak kulun buat amal ibadat. Dia pun tak tahu amal ibadat ni banyak ke sikit. Fikir masa zaman muda dulu, sakan aku hidup dulu sosial banyak contohnya. Lah baru sedang pula kita dah umur dah meningkat tua. Maka lah ni kita tak boleh fikir banyak dah. Cari amalan-amalan yang simple tapi pahalanya menggunung, pahalanya berterusan, pahalanya banyak. Gitu. Nak cover balik dulu ni,
Kalau semayang kita qada ni, hak tu, hak kalau hak orang kita ambil, kita kena pulangkan balik. Tapi amalan hak dulu ni ke otak, halai balai, cover balik waktu yang ada ni. Tumbang kita ni darah tinggi pun tak naik banyak lagi ni. Cek baru ni, cek terus. Berapa ni? 130. Okey ya. Cek 200. Kena cepat-cepat buat amal ibadat, tuan-tuan. Yang itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sebab itu ada satu orang, saya ingat dia melawak apa, saya tak faham. Lama-lama, Ustaz minum Coca-Cola. Saya tahu siapa. Kalau Ustaz minum Coca-Cola, Pepsi setiap hari, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupanya mati kena macam mana lah, dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sikit lagi. Kemudian Allah menyuruh Jahannam, maka keluar banyak binatang yang panjang, mengkilat gelap berkata, maka Allah berfirman, tidakkah aku pesan padamu, jangan menyembah syaitan. Kan dalam Quran sebut, alam ahada ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hari ini amalan tak cukup, dosa banyak. Allah kata, bukankah wabaklah, jangan pergi ikut tadi babak syaitan, langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim. Allah sebut, sembahlah aku, buat amal kebaikan, ni jalan yang betul. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Jangan menyembah syaitan, musuh yang nyata, dan sembahlah aku, inilah jalan yang lurus, dan ia menyesatkan umat yang banyak daripada kamu. Apakah kamu tidak berakal? Gitu. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun. Ini surah Yasin ni peringatkan kepada kita bahawasanya kalau kita lalai perintah Allah, maksudnya kita dah ikut jejak langkah iblis dan syaitan. Maka pada saat itu terbetekuklah lutut, jatuh lutut ni, dua-dua belah macam kita, Allah, itu jatuh lutut ni. Tiap-tiap umat, sebagaimana firman Allah, wa tara kullu ummatin jasiyah, pada hari kiamat ini engkau akan melihat tiap-tiap umat itu berlutut. Berlututnya apa? Dalam keadaan, kata Nabi dan Allah, keadaan cemas, menunggu panggilan tiap-tiap yang disuruh untuk menerima kitab suratan amalnya. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini kamu akan dibalas menurut apa yang kamu kerjakan. Hidup di dunia ni hamba apa dulu? Apa yang hamba sesuai dengan balasannya. Sengkang mata kita sembahyang tahajud, bersengkang mata bersusah payah kita mai awal, duduk dalam surau Al-Kausar, bersusah payah dah. Susah Ustaz duduk dalam surau ni. Pasal apa? Menahan sejuk Ustaz. Dengan ekon-ekon yang dibuka bapa ni, saya tahan sejuk, susah payah tahan sejuk tu akan dibalas dengan balasan yang setimpal di akhirat nanti. Umpama dia nak Muslimin jangan tak buka aircon pula Ustaz. Tu hari tu dia kata sejuk sangat tak bisa buka aircon, hangat pula aku. Tu contohnya tanya kan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, susah apa mai surau, tak nak susah apa. Gitu, duduk bersila dengar kuliah seperti sembahyang sunat 100 rakaat pahala dia. 100 rakaat. Hadis Nabi, siapa mai ke duduk majlis ilmu, sembahyang seperti pahala sembahyang sunat 100 rakaat. Yang tu kita kata tadi, pahala kena cari bila kita umur bertambah-tambah pecah. Pahala, cari pahala yang menggunung, yang menjanjikan pahala yang besar bila kita buat ni. Nak cover hak dulu-dulu ni, hak dulu zaman 60-an 70-an kita punya Khalid dulu ni, cover sekarang ni kata dengan amalan-amalan yang simple tapi pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Sebab dulu tu guru saya pesan, dia kata apa, bila kita mengajar ni kan, masa kita mengajar tu kita tengok yang di bawah tu tengah mengajar, kalau dia bersila tu pelipat sagi kaki dia naik atas, sagi tak bawah pula kiri kanan. Itu petanda suruh berhenti lah. Tapi nampak tak ada apa lagi ni, nampak okey lagi. Saya teruskan sikit lagi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Maka lalu Allah memutuskan semua makhluknya dalam keadaan binatang-binatang buas dan ternak, sehingga kambing yang tidak
bertanduk diberi balas kambing yang bertanduk. Kemudian diperintah menjadi tanah semua binatang-binatang itu. Dan di saat itu orang kafir kata apa? Aduh, sekiranya aku jadi tanah. Kemudian Allah putuskan antara semua hambanya. Itu dia tuan-tuan yang dirahmati Allah. Muqaddimah kita nak baca. Kalau baca panjang lagi, hadis ini panjang, orang tengok lain macam air. Bila nak habis ni memang panjang. Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nampak pada kita muqaddimah kitab kita baca bab dahsyatnya hari kiamat ni tuan-tuan. Nak cerita bahawasanya percaya kepada hari kiamat ni salah satu daripada rukun iman. Rukun iman tuan-tuan, kalau tak percaya satu, habis akidah kita. Matematik dunia 6 tolak 1 5. Tapi matematik untuk rukun iman 6 tolak 1 0. Maksudnya apa? Satu daripada rukun iman tak percaya. Salah satu dia pula percaya kepada hari kiamat. Tak percaya, maka habis akidah kita. Fahabitat amalu, habis amalan kita, didelete amalan baik kita sebab kita ragu-ragu dengan rukun iman. Ada orang kata, ustaz, betul ke alam kubur tu ada? Kita baca dah itu alam kubur. Kita tak ada dalam Quran pun sebut, ada hadis pun dihuraikan. Tak, saya pergi tengok ada orang kematian, pergi tengok tu macam tak ada apa Ustaz dalam kubur tu. Hang kata tak ada apa, hang turun dulu nanti. Bila mati baru kita tahu. Masa ni kita tak tahu ni keadaan, boleh kita baca dalam kitabnya. Bahkan orang yang baca talqin pun tanya Ustaz Asri yang baca talqin. Orang baca talqin, saya baca talqin. Siapa susun talqin punya sedap? Ada satu saya dapat satu buku, catatan buku talqin Ustaz Asri daripada Majlis Agama Islam Johor, memang sedap. Saya simpan lagi tak sedap saya. Memang sedap bahasa dia. Yang ada ni tu tetap dengar. Sebentar lagi ada malaikat datang bertanya soalan. Jangan kamu gentar dalam kitab tu. Boleh tu imam duduk atas tak gentar, cuba tu imam duduk bawah. Muslim ada apa? Jangan gentar. Saya membaca dengan penuh perasaan, jangan gentar. Dia juga makhluk Allah. Karena ada orang belakang, cuba ustaz turun tu, gentar tak gentar tak tahulah. Macam itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah. Percayalah kepada benda-benda yang macam ni, dia menimbulkan kita akidah kita. Apa yang kita baca pada hari ini juga tuan-tuan, sebahagian kecil dia membawa kepada salah satu daripada rukun iman, percaya kepada hari kiamat. Kita tanda di situ. Kita berhenti pada muka surat yang tadi ni tuan-tuan, kita berhenti dan insya-Allah kita akan sambung di pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.